budaya kita. Budi at Seni, Budi at Seni. Budi bahasa budaya kita. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Saidatul Ainal Jamaluddin di dalam program Budi at Seni, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang pada tahun ini iaitu tahun 2021, di mana pada hari ini kita akan membincangkan topiknya iaitu budaya kerja profesional, rasional atau emotional. Kita akan jemput panel kita sebentar sahaja lagi dengan siapa. Okey, jadi sebelum kita lebih lanjut, ingin saya terangkan sedikit apa itu program Budi at Seni ini, iaitu ia adalah program berbentuk bual bicara yang membincangkan berkaitan budaya kerja profesional khususnya di kalangan penjawat awam. Okey, jadi selain itu juga kita akan membincangkan bersama dengan moderator kita pada panel kita pada hari ini bagaimana mengenai topik psikologi dan persekitaran yang sihat dalam sektor pekerjaan khususnya sebagai penjawat awam. Okey, saya adalah salah seorang penjawat awam ya. So saya rasa hari ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan hari ini. Saya harap Cik Zaidi bersedia dengan soalan-soalan yang betul-betul InsyaAllah saya baiklah kan. Kalau kita ada sesi bersemuka, saya rasa soalan tu akan lagi banyak daripada peserta-peserta. Tapi tak apa, sebelum saya memperkenalkan kita punya panel kita hari ini, suka saya nak memperkenalkan, saya nak ceritakan sedikit latar belakang kita punya panel pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Zaidi bin Awang Kecik, iaitu salah seorang graduan dari Universiti Malaya dan juga memiliki ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam kaunseling pada tahun 2008. Beliau memulakan kerjayanya sebagai eksekutif di Southern Waste Management Negeri Sembilan dan bertugas di daerah Tampin. Kemudian beliau bertugas sebagai pegawai psikologi dan juga merupakan seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau ini beliau ini mempunyai pengalaman hampir 13 tahun di dalam perkhidmatan kaunseling, terutamanya kaunseling perkahwinan, kaunseling keluarga, kaunseling remaja dan kaunseling organisasi. Beliau menggunakan aplikasi art therapy, play therapy, cognitive behavior therapy sebagai alat bantu sepanjang memberikan perkhidmatan kaunseling kepada klien. Okey, selama 11 tahun di dalam bidang kaunseling, beliau kini banyak mengendalikan kaunseling rumah tangga, keluarga, organisasi dan juga remaja. Encik Muhammad Zaidi ni juga kaunselor berdaftar ya. Jangan main-main, kita boleh sembang ni maknanya memang bertauliah kita berbincang dengan Cik Zaidi ni. Dan juga beliau juga punya ijazah sarjana muda kaunseling Certified CIDIC Personality Test SPT Practitioner, susah yang sebut, Licensed Instructor Movement Based Learning dan juga Professional Learning Facilitator dan SOIF Coach. Bila dah itu saya training tadi daripada tadi. Okey, tanpa membuang masa lagi saya perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan panel kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Zaidi bin Awang Kecik. Apa khabar Encik Zaidi? Ya, baik. Alhamdulillah sihat. Sihat Puan Aina Alhamdulillah saya sihat. Kita tengok muka Cik Zaidi tenang je. Sesuai sangatlah dengan pegawai kaunseling kan. Nampak sangat kan pengalaman 13 tahun ya Cik Zaidi. Saya sudah jumpa berbagai-banyak orang kan yang ada masalah sana masalah sini kan. Meluahkan rasa, curhat-curhat orang kata kan. Alhamdulillah lah, adalah sikit-sikit kan. Ya Cik Zaidi kan. Okey, pada hari ini kita nak minta tentang budaya kerja profesional, sama ada rational ataupun emotional, especially terutamanya di kalangan penjawat awam ya Cik Zaidi. So tanpa membuang masa saya nak tanya soalan, apakah yang boleh digambarkan sebagai budaya kerja profesional? Silakan Cik Zaidi. Okey, baik. Terima kasih Puan Aina. Okey, baik. Kita cerita tentang budaya kerja profesional. Mula-mulanya kita kena faham dulu. Kita tengok dulu apa itu profesional. Ya. Profesional ni kalau kita dengar lah, kalau macam Puan Aina sendiri dengar profesional tu, apa yang Puan Aina faham?
Profesional itu tidak mencampur adukkan peribadi dan juga hal kerja ataupun hal-hal yang luar daripada bidang yang kita tengah fokus. Baik, menarik tu Puan Aina. Kalau kita tengok balik, kalau kita pergi kepada kamus, orang kata apa, kamus Dewan edisi keempat, dia beri 4 maksud tentang profesional ni. Dan kalau kita sebut selalu kalau macam penjawat awam kan, bila kita kata profesional apa ni, dia ada jawatan profesional, pengurusan dan profesional. So selalunya dalam kamus Dewan itu makna yang pertama dia kata profesional ni adalah berkaitan dengan satu bidang profession. Dan dia kategorikan macam doktor, jurutera, engineer, itu kita kata profesional. Okay, bidang kerja yang profesional. Dan makna yang kedua adalah cekap ataupun teratur dan memperlihatkan kemahiran tertentu. Okey, itu makna yang kedua. Dia cekap melakukan tugasan dalam bidang dia. Okey. Ataupun profesional juga dimaksudkan melibatkan pembayaran dilakukan sebagai mata pencarian. Okey, mata pencarian. Dan yang keempat, orang yang mengamalkan kerana pengetahuan, kepakaran dan kemahirannya dalam sesuatu profession. So kalau kita nak ambil di sini sebagai seorang pekerja yang profesional, kita tak ambil yang nombor 1, kita ambil yang nombor 3 dan 4. Kita dibayar untuk buat kita punya tugasan yang mana berdasarkan kemahiran kita. Betul? Profesional. Itu profesional. Jadi kalau kita nak kata budaya kerja yang profesional tu macam mana? Di mana profesional ni dia melibatkan fizikal, dia melibatkan 3 aspek. Yang pertama fizikal, yang kedua pengetahuan, yang ketiga sikap. Contoh dia nak jadi profesional ni, kita kata kenapa bila dipanggil profesional lebih kepada macam doktor, cikgu, tu bidang-bidang yang profesional. Sebab dia bukan saja berkepakaran, dia ada satu benda lagi. Puan Aina, dia ada satu benda lagi dan semua pendengar sekalian, dia ada satu benda lagi iaitu adalah ia melibatkan tentang membuat keputusan. Okay. Seorang technician memang dia pakar dalam bidang dia apa semua. Tetapi dia kena ada satu benda lagi untuk jadi lebih profesional adalah dia boleh membuat keputusan. Dan keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Okey, kalau kita nak lihat macam mana budaya profesional ni perlu ke tak perlu, saya keluarkan duit lah. Okey. Kalau tengok duit ni Puan Aina duit RM10 ni di mana nilai dia? Di mana nilai dia RM10 ni? Duit ni. Kod depan ni ke? Kod belakang ni ke? Ya. Kalau ikutkan sama je lah kan, tetap duit juga. Okey. Tetap duit juga kan. Kalau lah kita pergi kedai kan, kita bawa duit RM10 ni, dia ada depan ni saja, belakang tak ada. Bernilai tak duit ni? Dia takkan bernilai lah. Tidak bernilai. Kan? Tak bernilai. Kalau kita bawa gambar belakang ni ada, depan tak ada. Bernilai tak bernilai? Sama juga tak bernilai. Tak juga sah nilai tak bernilai. Ya. Dan untuk kita melihat penilaian tentang profesional tu, Puan Aina dia ibarat kata duit ni kena ada depan dan belakang. Baru kita kata bernilai. Dan depan ni apa dia? Adalah depan ni kita katakan sebagai ilmu kita. Okey, dalam kita buat satu tugasan kita semua kena ada ilmu. Kita orang kata apa? Setiap orang, masing-masing jawatan, masing-masing tugasan, semua kena ada ilmu masing-masing. Contoh bahagian kewangan, dia kena pandai bab kewangan kan. Kena dia hantar kursus, dia hantar macam-macam orang kata apa? Macam-macam ni lah. Macam sekarang kita nak, zaman sekarang pun banyak live. Tak pandai, tak ada kepakaran nak menggunakan teknologi, tak boleh nak live. Okay? Tapi dalam masa yang sama, kita perlukan yang belakang ni. Yang belakang ni pula apa? Yang belakang ni adalah pengalaman. Okey, kita perlukan pengalaman. Kalau kita ada ilmu saja, kita tak ada pengalaman, kita kurang, orang kata apa? Kurang mantap lah kan. Kurang mantap kan. Baru nak macam mana nak buat ni, macam mana. Ilmu ada tapi macam mana benda tu proses kita tak pasti lagi kan. Okey, tapi dari pengalaman tuan-tuan dan perempuan, pengalaman ini dia tengok
kita belajar banyak benda. Ada benda yang kita buat, yes, cara ini bagus, cara ini okey tak bagus. Ada masalah, apa penambahbaikan kita kena buat. Itu yang ni yang kita kata profesional. Dia perlukan pengetahuan, dia perlukan skill. Skill maksud dia benda lepas pengalaman-pengalaman kita buat banyak-banyak kali baru dia hasilkan skill. Okey, dan yang ketiga ada satu lagi dia perlukan sikap. Okey, sikap yang profesional. Sikap profesional ni maksud dia kita profesional ni dia ada sikap yang profesional, dia kena berpegang pada etika. Okey. Dia kena yang first kali bukan etika lah. Yang first kali dia kena tahu tentang bidang kerja dia. Siapa kita, apa yang kita dibayar tu, maksud dia dibayar untuk apa kita tahu. Tugas aku sebagai sekian-sekian. Contoh sebagai kaunselor, apa ilmu aku kena tahu. Apa kena ada. Okey. Dan yang kedua, kita kena pegang kepada nilai dan etika kerja kita. Semua penjawat awam tambah kita masuk kerja banyak etika, contoh macam integriti. Okey, kalau sebagai kita orang Islam yang mudahnya kita nak ingat apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4 benda tu kan. Okey? Baik. Yang ketiga dalam pada profesional ni, kita kena mudah buat kerja kita dan kita kena kita ada ilmu dan yang ketiga kita kena belajar lagi. Okey, setiap hari benda baru datang kan. Macam sekarang lah, macam kita tengok banyak benda datang. Macam tadi kita sebut, nak live ni pun OBS kan. Saya pun tengah duk study. Macam mana nak buat OBS ni kan. Klik tak jadi-jadi, tak keluar muka pun nak tarik lah apa kan. Jadi kita kena belajar. Terus belajar. Sebab benda yang dulu kita belajar belum tentu boleh menyelesaikan masalah hari ini kan. So kita kena terus Betul, orang belajar. kata ilmu tak pernah habis. Belajar ilmu Ya, sampai betul bila-bila. Dia tak kan. ada sempadan. Sentiasa belajar kan. Ya, betul Puan Aina. Dan dalam profesional juga Puan Aina, satu lagi, kita kena sedia untuk menolong orang dengan apa yang kita ada. Dan kita tu yang kata profesional ni nilai dia, kita kena buat keputusan. Okey, keputusan yang tepat. Macam mana nak buat keputusan yang tepat? Tak boleh buat keputusan yang salah. Yang tu kita kena belajar dari pengalaman tadi dulu lah kan. Dulu kita pernah buat keputusan salah apa semua dalam hidup kan. Kita belajar dan hari ini kita buat keputusan yang lebih baik, yang tepat. Okey, baik. Itulah untuk sekadar sedikit tentang budaya kerja profesional. Adakah menjawab persoalan tu Puan Aina? Boleh saya faham Cik Zaidi. Okey, cuma Baik. macam Cik Zaidi kata macam tadi budaya masuk profesional tu ada ilmu, kita ada pengalaman, ada sikap. Okey, sajalah saya nak cerita luar pada topik, bukan luar topik sebenarnya, tapi okey. Saya rasa zaman sekarang ni lah kan, bukanlah saya rasa ramai yang boleh masalah ini, macam contoh nak cari kerja. Okey, memang jawatan tu memang jawatan profesional kan. Okey, lepas tu sekarang ni memang majoriti yang nak dapat kerja semuanya fresh graduates. So diorang tak ada pengalaman, diorang mungkin ada ilmu sahaja. Jadi saya rasa itu yang banyak menjadi rumutan anak-anak muda kita ataupun tak kisahlah yang sedang mencari kerja sekarang ni, yang graduate kita, graduan kita. Kan, sebab dia kata memang semua di tempat kerja kalau boleh ilmu tu dengan kelulusan memang wajiblah kena ada kan. Dan pengalaman tu kadang-kadang ada yang buat lawak kan, macam mana kita nak pengalaman kalau kerja pun tak dapat, kalau semua nak cari pengalaman 11 tahun, 10 tahun at least kan. So saya rasa macam benda tu macam mana kan. So diorang kata macam mana kita nak wujudkan budaya kerja profesional tu. Kalau dari segi pengambilan pun diorang dah tak ambil, dah memang ambil kira pengalaman, tapi yang nak masuk kerja tu tak ada pengalaman sebab memang dari belajar. Habis-habis tu fresh graduate nak cari kerja tak ada pengalaman. So macam kita rasa macam kesian lah kan dengan diorang ni semua. Tapi macam mana tu kita nak bagi semangat kepada graduan-graduan kita yang sedang graduan kita. Baik, dia banyak pandangan sebenarnya. Okey, bagi saya bila nak minta kerja, yes, ada orang minta pengalaman. Dan kita kena fight yang orang kata apa,
graduate yang baru ni kita kena fight. Macam saya dulu lah, masuk mula-mula kerja memang tak ada pengalaman. Kerja saya sebelum jadi kaunselor ni saya jaga sampah. Okay, saya menguruskan sampah di Tampin kan. So masuk-masuk kerja apa aku nak buat ni kan. Yes, that pengalaman itu penting. Tetapi yang tadi tu kita kata pasal learning tu. Kita manusia ni belajar dia dengan dua benda, dua cara. Satu, saya belajar dari pengalaman sendiri. That's itu proses yang panjang lah. Dan yang paling cepatnya yang kedua adalah belajar dengan pengalaman orang lain. So kita kena bertanya dengan orang, sanggup berbelajar dengan orang yang ada kepakaran dalam bidang tu. Contoh nak pergi interview, pergilah jumpa orang yang dah kerja dalam bidang tu, tanya dia macam mana. Apa saya perlu tahu untuk kerja ni. Kalau tanya soalan, orang tanya salah macam dia sendiri, orang yang pengalaman tu tanya sebagai orang nak ambil pekerja, nak tanya apa kat saya. So kita belajar dari dia, kita jawab. Dan kadang-kadang kita ni bukanlah memilih. Kadang-kadang kita fikir, oh aku nak kerja yang mana degree aku apa semua kan. Dan kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak kan. So sebelum kita dapat apa yang kita nak, kita kena suka apa yang kita sedang buat dulu. Okay. Sebab apa ada satu kata-kata you can't solve the problem if you are not willing to have it. Okay, kamu takkan dapat menyelesaikan masalah kalau masalah tu hang tak willing untuk terima. Okay, nak masuk kerja, aku nak kerja. So, masuk kerja, orang bagi contoh kita peminta jawatan apa yang kita minta. Bila ni, dia tanya, okey kalau hantar pergi Sabah Sarawak macam orang kerajaan lah kan. Dulu waktu interview mesti tanya, kalau saya hantar Sabah Sarawak boleh ke kan? Waktu interview, Saya pun dapat soalan tu juga dulu. Kan? Saya apa pun saya sanggup buat. Sebab apa dalam fikiran kita janji aku dapat kerja ni dulu. Okey? Tetapi seandainya bila kita masuk tata memang kena hantar Sabah Sarawak kan. Orang Semenanjung kena hantar Sabah Sarawak. Memang kita akan waktu tu memang kita akan macam-macam lah. Tak boleh lah mak saya sakit. Dia akan keluar macam-macam alasan untuk tak pergi Sarawak. Tetapi macam tu kata, macam mana kita nak selesaikan masalah yang mana kita sendiri tak mau terima masalah tu. Nak berhadapan dengan dia. Okey, kita just janji, kita fikir dulu dapat kerja. Yang masalah kena hantar Sarawak tu tak apa, biarlah. Bagi masuk dulu kerja. Kan? So nak minta kerja ni kita kena bersedia dengan apa yang dia akan datang. Akan segala kemungkinan yang akan datang nanti Ya, betul. Ya. Cik Zaidi, okey kalau macam tu macam mana kita nak budaya kerja ni boleh mempengaruhi psikologi setiap individu yang berkerjaya. Bagaimana budaya kerja boleh mempengaruhi psikologi setiap individu berkerjaya? Okey, budaya kerja profesional ni kita kata macam mana dia nak mempengaruhi individu berkerjaya. Sebab budaya ni kita kata bahawa budaya ni adalah dari segi nilai, norma dan orang kata apa, etika. So, seandainya kita berfikiran yang positif, maksud dia kita masuk kerja macam saya kata tadi, kita cinta dulu, kita sayang dulu apa yang kita tengah buat sekarang. So, dia mempengaruhi kita punya cara kerja. Berbanding kita masuk kerja, janji dapat gaji sudahlah kan. Okey, hujung bulan gaji sudahlah. Tak seronok contoh dia bila orang dah kerja contoh kena ditukarkan ke tempat yang kita tak suka nak pergi yang macam Sarawak tadi kan. So dalam pemikiran kita kalau kita tak profesional, okey, tak bersedia untuk macam tadilah terima apa yang datang tu, tak bersedia hadapi, tapi kita ada mental block. Okey, so kita takkan seronok untuk bekerja. Bila kita ada budaya kerja yang profesional, kita akan seronok untuk menjalankan tugas kita. Okey, dan bila datang benda baru dalam hidup, benda baru yang kita kena belajar, kita akan excited nak belajar lagi. So kita akan improve. Okay, kita akan meningkatkan mutu kerja kita dan ia akan meneruskan kita, orang kata apa, productivity kita tu tidak terhenti bila ada benda baru. Kalau kita nak tengok senang memang macam sekarang ni lah. Norma baru, kelas ke apa semua kena melalui webinar, online apa semua kan. Kalau kita tahu saya BDR lah kat rumah kan, BDR ni nak masak macam mana nak masuk kelas. Tetapi kita sebab tu kita macam tadi macam Puan Aina katalah mengasingkan orang kata apa
peribadi dengan kerja. Tapi bila kita kata bekerja dari rumah, you tetap bekerja. So macam mana kita nak bahagikan, okey, sebagai seorang macam isteri suri rumah, apa ni, duduk di rumah, ada anak, nak masak, nak kontrol anak. So macam mana kita nak bahagikan? Tu kata profesional tu. Kan? Dan kita kena ingat, kita dibayar atas kemahiran, atas jawatan kita itu. Okay, saya taklah kita kata, oh saya pun, oh perfect hang duduk rumah, tak apa boleh buat semua je. Tak, kita kena pandai bahagi-bahagikan. Okay, berfikiran positif dahulu. Bila datang satu masalah, contoh tengah kat rumah tiba-tiba anak ramai duk bergaduh pula kan. Tengah kita duk meeting, duk buat kerja kan, datang anak bergaduh. So, takkan nak positif, tak apa dia bergaduh, tak apa dak. Berfikiran positif dulu, kita kena buat kerja kan. So, bila datang masalah macam tu, so, okay, saya minta diri untuk nak selesaikan masalah depan mata ni dulu kan, contoh kan. Macam tu lah kan. So, kita Betul lah, masih... so kadang-kadang ada di kalangan-kalangan kawan-kawan kita jugalah kan. Bila kan. tengah macam Cik Zaidi kata sekarang ni memang ramai yang BDR yang bekerja dari rumah. Yeah. Jadi bila macam ada mesyuarat ke apa dari rumah kan, contohlah dari rumah tiba-tiba macam Cik Zaidi kata anak-anak tiba bergaduh, kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita lah, sahabat-sahabat saya kadang-kadang tu, wah tiba-tiba terus jadi tak ada nak kan, tutup jadi tak ada nak dia mute jadi lagi. hak kan, jadi hijau terus kan. Dia tengah duk buka mic pula tu kan. Sebab apa jadi begitu Pak Aina? Kadang sebab apa Pak Aina Sebab kita dah lama work from home, kita tak set kan. Saya awal-awal dulu pun masalah juga kalau di rumah, anak memang nak kacau. So kita tak setkan, okay this time, okay, contoh sampai pukul 1 kerja. So kita duduk tempat kita. Tempat untuk bekerja. Maksud kita buat satu space untuk memang kerja. Okay. Saya memang mula-mula tu memang susah lah kot mana pun nak main office dia kan. Tetapi bila kita set macam tu, anak-anak dia mula-mula memanglah dia akan ni lah. Tapi bila kita dah ulang dia dah faham. Okay, this time waktu ni waktu kerja kan. Cumanya ada lah kadang-kadang tu macam ni lah, macam tadi lah, di luar jangka kan. Mereka bergaduh tiba-tiba macam tu lah kan. Okay. Baik, mungkin yang tu Cik dekat Zaidi, tu menjawab mungkin soalan kan. Ya. Okey, saya nak tambah sikit lah. Saya rasa selain budaya kerja lah kan, saya rasa persekitaran dan juga pergaulan di pejabat pun memainkan peranan penting untuk dalam mempengaruhi psikologi kita kan. Kadang-kadang ni saya cakap dari pihak saya dan kawan-kawan saya yang pernah dululah kerja saya lama dulu. Mungkin environment tu ataupun persekitaran tempat kerja itu yang tidak membantu untuk kita macam semangat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita ada saya percaya bukan ni ramai yang mengalami masalah ni, kadang-kadang tak ngam dengan kawan tu, kadang-kadang tak ngam dengan bos ke ataupun apa benda. Itu yang menjadi salah satu punca yang mengganggu psikologi ataupun mental health seseorang penjawat awam ke, tak kisahlah penjawat awam ke, swasta ke ataupun maknanya setiap orang yang bekerja lah. Adakah ia related Cik Zaidi? Maknanya persekitaran juga memainkan peran penting untuk kita sentiasa rasa happy untuk bekerja dan kita nak mewujudkan kerja kita tu lebih efisien dan lebih baik. Adakah dia memainkan peranan penting? Kita boleh katakan ianya satu faktor. Bila kita kata budaya kerja yang orang kata yang healthy, orang kata workplace yang healthy, dia kena ada lah kan, yang sihat, dia kena ada mungkin dari segi facility dia kan. Dan kita kena ada hubungan communication. Dia yang pentingnya ada trust. Okay, ada trust sesama kita. Ni kalau kita pergi kerja, ada orang duk backstabbing orang tu, duk tikam belakang kan. Duk membawang kat belakang kan. So dia akan menjadi orang kata menjadi masalah dan akhirnya menjadi toksik lah, kita kata toksik dalam satu kerja. Dan kadang-kadang orang kata dia ada klik-klik. Contoh orang pengurusan klik pengurusan, orang kewangan klik kewangan, orang IT klik IT. Contoh dia macam tu. Bila jadi macam tu, perhubungan kita tak seronok. Jadi kita rasa
orang kata apa, jadi dia ada negative emotion tu. Yang tu kita mungkin boleh cerita nanti dalam bab emosi lah nanti kan. Dalam tentang workplace tu kan. Kan insyaAllah. Betul. Kita akan Yeah. kita akan gali lebih dalam lagi Encik Zaidi lepas ni. Ha. Bahaya soalan ni. Saya risau kat, saya takut terlepas cakap lah. Sebab dia nak, kita kata macam ni lah. Puan Aina, saya tanya Puan Aina lah dan pendengar sekalian kan. Tuan-tuan dan puan, Puan Aina, apa hubungan anda semua ni dengan tempat kerja? Saya, untuk di saya lah. Bagi Untuk diri saya, Puan Aina. bagi saya, office adalah family kedua saya lah selepas di rumah. That's good. Sebabnya saya jauh dengan family. Family saya bukan berada di sini sebab saya di Penang. Family saya di Kuala Lumpur. Jadi saya di sini saya berseorangan. Ibu bapa saya di Kuala Lumpur. Suami saya pun di sana. Jadi saya kat sini saya tak ada family. So kawan sekerja itulah family kan. Kawan-kawan sekerja saya itulah kawan. Itulah kawan, itulah tempat meluap perasaan, itulah kakak saya, itulah abang saya, itulah adik saya di Penang. Itu bagi pihak saya. Sebab tu saya sangat-sangat sangat-sangat mementingkan hubungan di dalam tempat kerja. Sebab kalau di tempat kerja pun kita dah rasa toksik, kata Cik Zaidi kata. So kita sendiri pun rasa macam tak happy. Dan saya sama lah perumpamaan dia, takkan kita nak masuk dalam tempat yang kita tak suka kan. Jadi kita kena pilih. Sebab tu lah saya kata, jadi mungkin lepas ni saya akan tanya lagi soalan macam mana kita nak berhadapan dengan orang-orang toksik. Macam mana kita nak createkan satu keadaan yang happy untuk kita bekerja walaupun sebenarnya kita tak happy. Betul. Saya faham. Sebenarnya ada banyak soalan-soalan yang kawan-kawan saya nak minta tolong tanyakan ni. Mewakili lah kan. So mungkin ada soalan-soalan kita. Sama kita akan rungkaikan bersama dengan Cik Zaidi. Sebenarnya soalan tadi macam tadi ya. Okay, macam Puan Aina kata macam family kedua, that's good. Okay, dan kadang-kadang Puan Aina, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan, ada orang yang tak sedar pun. Dia kata kerja ni dapat gaji, pergi kerja. Kan? Tetapi kita terlupa yang kita menghabiskan 1/3 dari hidup kita seharian di tempat kerja. Kan? Betul. Semuanya macam work from home sekarang ni lain kan. Kan. Okay, so 1/3 maksud dia kerja kita ni adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Kan? Sebahagian kehidupan maksud dia itulah hubungan kita dengan tempat kerja sebenarnya. Dan bila kita tak sedar benda tu yang kita terlupa macam Puan Aina kata tadi kan. Ada rezeki kawan tu kan. Kawan bukan senang nak dapat kawan kan. Keluar pergi orang kata apa kat stesen bas kat luar rumah tu apa, jumpa orang tanya jadi kawan aku. So apa dia akan jawab? Kata gila ke, tak betul kan? Tiba-tiba jadi kawan ni. Tiba-tiba suruh jadi kawan kan. Okay, tu rezeki yang kita katakan kan. Itu rezeki pula kan. So bila kita berfikir, maksud dia kita kawal pemikiran kita ni tentang okay, tempat kerja ini adalah kehidupan aku. So datang di fikiran kita bila kehidupan aku 1/3 dah hidup aku nak hidup kat sini. Takkan aku nak bagi dia kotor. Takkan aku nak dia ada toksik. Dia ada ni kan. Dan kadang-kadang benda tu tak boleh elak. Cumanya kita boleh bersihkan balik. Kita boleh baiki. Okay. Dan cuma mentaliti kita, orang kata apa? Contohlah Puan Aina masuk office kan. Okay, satu hari dah boleh pergi office. Okay, masuk. Ramai orang kat depan office tu. Tengok Puan Aina, tiba-tiba semua orang gelak. Ada yang tak gelak pun dia senyum-senyum tutup tangan macam tu kan. So, apa yang pertama sekali akan sampai ke kepala dalam fikiran Puan Aina? Kita akan kata kenapa ada orang bersembang pasal aku ke? Macam itulah kita ada orang sampaikan berita-berita yang tak baik ke tentang saya macam tu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba orang gelak kan? Tak ada angin, tak ada ribut kan. Terus macam fikiran tu jadi macam banyak tanda tanya kan. Kita takkan tengok orang gelak kita akan sebagai manusia kan. Dan kadang-kadang kita takkan tengok kawan-kawan gelak macam tu, kita akan fikir benda yang baik-baik kan. Depa gelak mesti tengah happy tengok aku kan datang kan. Jaranglah nak tu kan depa gembira menyambut aku main kerja kan. Selalunya kita akan fikir benda negatif dulu. Dan orang kata apa?
otak kita manusia ni dalam satu kajian dia menghasilkan lebih kurang 60,000 pemikiran tau. Pemikiran, dan orang kata 80% daripada pemikiran yang dihasilkan itu adalah pemikiran yang negatif. Hanya 20% sahaja yang positif, dan ini memerlukan latihan untuk kita untuk bagi positif balik minda kita. Sebab tu pentingnya bila kita sebut tadi pasal profesional tu, kita kena terus belajar. Okey, learning, cari ilmu. Macam mana aku nak jadi positif kan? Tak semestinya ilmu kemahiran kita saja. Ilmu kemahiran untuk kita hidup, meneruskan kehidupan, menjaga pemikiran kita, memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki habit, orang kata apa, tabiat kita. Yang tu pun kena cari, kena tambah ilmunya. Okey. Boleh Puan Hena menjawab setakat ini? Ya, kita akan rehat sebentar. Okey, Encik Zaidi. Macam tadi kita dah bincang pasal budaya kerja yang mempengaruhi psikologi pekerja. Okey, selain itu kan dalam budaya kerja juga di dalam tempat kita bekerja, apakah yang boleh dikategorikan sebagai orang yang rasional dan juga orang yang emosional? Sebab macam Cik Zaidi bagi tahu tadi, kita dalam tempat kerja tu mesti akan ada toxic lah apalah, so kita boleh tak Cik Zaidi terangkan bagaimana orang yang rasional, bagaimana orang yang emosional? Boleh tak? Silakan Cik Zaidi. Baik, terima kasih Puan Hena. Kita lihat rasional dan emosional. Rasional, emosional. Maksudnya rasional di sini kalau kita tengok maknanya adalah bertindak mengikut, orang kata apa, satu, macam mana nak kata? Keputusan, Dia bukan? keputusan tu dia buat pertimbangan yang secara logiknya apa semua kan. Waras. Buat pertimbangan dulu, okey, waras. Okey, jadi emosional ni pula adalah satu keputusan tindakan mungkin dibuat berdasarkan perasaan. Cumanya dia ada kategori-kategori dia. Kita hurai satu-satu dulu Dalam manusia ni kita ada otak kiri dan otak kanan, betul? So betul. kita ada otak kiri logik, adalah tentang logik, contoh matematik, 1 tambah 1 2 lah, logik lah kan. Dan kita ada otak kanan. Otak kanan contoh dia berkenaan tentang kreativiti dan juga emosi. So kategori yang pertama kita kata logik. Orang yang berfikir mengenai logik dia guna logik saja. Logik ni adalah berdasarkan fakta. Okey? Apa yang make sense. Okey tak buat ni, orang kata apa? Macam mana cakap make sense ni? Bahasa Melayu dia apa? Saya pun tak tahu make sense. Maknanya dia adakah ia betul? Macam tu kot. Macam ni. Logik ke tak kan? Logik ke tak contoh. Apa benda yang buat mesti dia berdasarkan logik. Betul ke kan? Okey. Itu orang logik. Dia kalau kita nak ambil, orang kata apa, contohnya, kalau kita buka, Puan Aina duduk di mana rumah sekarang? Saya di Pulau Pinang, Georgetown. Di Georgetown. Okey, di Georgetown. Tak apa, kita ambil jauh sikit. Contohnya di seberang kan. Okey, Georgetown dekat sangat. Saya nak cerita pasal kita nak pergi airport. Okey, contoh dia orang Penaga, duduk kat Penaga lah contoh. Ataupun di Sungai Petani. Okey, Sungai Petani dia nak pergi airport Pulau Pinang. Okey, nak hantar, contoh macam Puan Aina, nak hantar suami pergi airport untuk dia pergi kerja lah. Okey, so bila nak hantar suami ke airport, Puan Aina orang KL kan, so nak pergi airport ni buka Waze. Kan? Buka Waze kan.
So Waze tu akan tunjuk 3 jalan. Secara logiknya, Puan Aina akan pilih jalan yang mana dulu? Mesti jalan paling dekat. Yes, Jalan paling cepat. dekat, paling cepat. Yes, that's good. Okay, itu kita kata logik. Okay, itu logik. Okay, seterusnya kita cerita tentang emotional. Emotional ni, Puan Aina, emotional ni adalah apa yang berdasarkan perasaan. Okay, perasaan. Dan kalau kita cerita tentang emotional ni, apa yang membuatkan kita rasa good, rasa bagus, rasa syok, rasa seronok. Okay, so what feel good? Jadi bila tentang perasaan ni, nak hantar suami pergi airport, dia nak pergi kursus seminggu kan. Nak tinggal lama. So dari 3 jalan ni, Mbak Aina, kalau kita secara emosinya, kita akan pilih jalan yang mana? Jalan yang jauh. So boleh sembang lama sikit. Yes, betul. That's good. Dan untuk penonton-penonton sekalian, itu yang dimaksudkan dengan kita memilih yang paling jauh sebab ikut emosi kan. Bila kita nak ada masa lebih, orang yang kita sayang nak tinggalkan kita 7 hari nak pergi kursus kan. So ataupun kita dah, orang kata apa, lama tak jumpa, baru jumpa, tak nak keluar balik, nak balik, contoh macam Pak Aina tinggal jauh kan, nak balik KL balik mesti rasa sayanglah nak tinggal. Tetapi bila kita ikut emotional ni, dia akan ada macam kesan dia. Kemungkinan bila ikut jalan paling jauh kan memang ada masa lebih bersama pasangan. Tetapi kemungkinan terlepas kapal terbang. Okay? Dan bila terjadi benda tu, maksudnya bila jadi benda tu akan ada kesan lain. Sama ada terlepas flight ataupun akan berlaku pertengkaran lah dengan pasangan. Kan? Ada konflik. Kenapa ni awak lambat dah tahu flight pukul ni kan? Contoh, kenapa buat lambat-lambat? Contoh kan. Jadi konflik. Jadi di situ kita dapat bezakan satu logik, satu emotional. Okay. Dan yang ketiga, bila kita combinekan logik dan emotional, dia ada benda di tengah-tengah ni yang kita katakan rational. Okay, itu yang kita kata rational. Kita tengok antara logik dan emotional. Okay, ada benda logik dan ada ikut, orang kata apa, mengambil nilai-nilai emosi itu. Okay, emotional ni orang kalau kita kata bahasa Melayunya, kata apa, menunjukkan perasaan yang sangat-sangat kan. Jadi tapi bila kita mengambil nilai emosi tu, kita masuk dengan logik, maksud dia itulah ada kemanusiaannya di situ. Jadi dalam Waze tadi kita akan pilih jalan yang tengah. Tak cepat sangat, tak jauh sangat. So sampai nanti tu takkan terlepas kapal terbang dan ada masa lebih sikit bersama pasangan kita. Okay, betul? Itu rational. Okay, emotional ni dia tentang terlalu ikut perasaan. Dan kalau kita tengok di dalam budaya kerja, dalam tempat kerja, macam mana kita kata, orang ni ikut emotional, hang ni emotional lah. Sebab orang yang emotional ni, tu kata, this is logic, this is emotional. Okay. Tetapi bila kita katakan emosi naik atas, okay, dia mengatasi pemikiran, maka dia menguasai pemikiran. Jadi kita reflect apa semua tentang perasaan. Kan? Sebab bila emotional ni dia nak feel good, aku feel good. Kalau kita rasa geram kat orang pun, kita maki orang dengan perkataan-perkataan yang tak elok, tapi kita rasa lega, boleh marah dia, boleh maki dia. Itu kata emotional. Kan? Jadi dia rasa dia. Okay? Orang emotional ni dia tentang dia. Tentang saya. Dan bila kita emotional, kita akan kurang profesional. Dalam tu kata profesional ni dia tentang apa? Membuat keputusan. Okay? Bila emotional, kita dipengaruhi emotional, keputusan kita tu tidaklah sebaik orang kata apa? Tidaklah sangat baik. Contoh, kalau kita pernah tengok movie KL Menjerit ke apa satu ketika dulu, Rosyam Nor. Apa ni, ladang jagung naik TZM tu kan. KL Menjerit ke apa yang dia betul lah KL Menjerit kan. Ada satu ayat tu dalam tu yang apa nama dia yang dalam cerita rock dia jadi postman tu, saya tak ingat lah kan.
Dia kata apa, kalau nak ambil keputusan, jangan ambil keputusan ketika kita marah kan. Tu dia kata. So nak ambil keputusan, jangan bagi emosi duduk atas. So naikkan kita punya pemikiran kita. Okay, namanya dia ada link pemikiran dengan emosi. Okay, sebab apa contoh? Macam saya sendiri, kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, kami ni jumpa macam-macam orang. Contoh, gelandangan apa semua. Kita tengok gelandangan sudahlah. Bila kita kata gelandangan lah di yang ni, bukanlah kita nak kata tentang ni. Contoh kita katakan orang awam kata jangan sedekah. Bukan jangan sedekah, jangan bagi sedekah makan apa semua dekat gelandangan ni. Kalau nak tolong, bagi dia kerja. Bagi pekerjaan. Kita bantu cara lain. Sebab apa? Tu kata bila kita kesian, kesian. Orang akan datang dengan kesian kat gelandangan ni apa semua kan. Okay? Orang akan kesian-kesian. Jadi bila kesian tu, benda tu takkan selesai. Sebab, saya bagi contoh gelandangan sebab apa? Dibawa di tempat, di Penang ni, kalau dekat Komtar ni, kadang-kadang mereka tak payah kerja. Orang main bagi RM100. Dia tahu orang bagi makan, bagi Dia duit. tahu orang bagi. Yes. Dan ada yang kita jumpa boleh duduk hotel. Daripada hasil minta bantuan. Bukan lagi kita semua macam tu. Tak semua. Cumanya kita nak bantu mereka. Kalau secara profesionalnya, janganlah bagi ikan terus. Ajak dia macam mana nak tangkap ikan kan. Macam tu lah. So bila kita ikut perasaan kesian kat orang tu apa semua kan. Ataupun ada pekerja kita lah. Pekerja kita, dia dah kahwin, anak 3 apa semua. Tapi dia ada disiplin. Masalah disiplin kerja. Bila main kerja, dia punch card, dia hilang. Dia punch card, dia hilang. So, kalau kita secara emosionalnya, kita akan rasa kesian. Nak buang dia kerja, nak ambil tindakan kat dia kan. Okay, kita bagi nasihat apa semua tak jalan lagi. Tapi kita rasa kesian. Kesian lah kalau ambil tindakan tata tertib, buang dia kerja ni, macam mana anak bini dia nak makan. Okay. Bila macam tu, masalah takkan selesai. Okay, masalah takkan selesai. So dia terketat, macam tadi kita kata tetap menjadi toksik. Sebab apa kita kata kesian baik pergi kat dia lah. Okay, kita dah nasihat dah apa semua kan. Dia jadi tak adil untuk pekerja-pekerja yang lain. Tak adil untuk orang lain. Betul-betul semua kerja kan. Macam tu lah. Ya. Dan orang lain pun akan petikai kan. Dia tak main pun dapat gaji apa semua, tak kena buang. Dan sampai orang letak mentaliti government servant ni, penjawat awam ni susah nak kena buang. Tak pergi kerja setahun pun hang boleh masuk kerja lagi. Sampai macam tu. Okey. So bila kita mengikut emosi, feel kesian. Kan? Terlalu kesian. Kita bukan apa? Kita kesian kat orang tu tapi kita tak kesian kat orang lain yang bertungkus lumus tu. Okey. Tu macam mana? Tu yang kita dapat kita boleh lihat bagaimana emosional memberi kesan dalam kita punya keputusan. Okey. Baik, dia ada lagi. Puan Aina kan, kadang-kadang ada orang dia guna logik dia guna rasional dia, orang kata emosi dengan rasional dia tu ada. Okey, dia berfikir secara logik. Okey, dia berfikir mengambil keputusan. Dia boleh bezakan. Kalau aku buat macam ni, tindakan macam ni apa berlaku. Okey, contoh kalau aku menjerit marah kat dia, contoh kan, kita kena marah dengan buah dah taram lama kan. Rasa macam nak menjerit je. Nak maki, orang kata apa? Kadang-kadang orang kita ni dia suka luahkan dengan perkataan yang tak elok. Bila dia boleh luah tu, contohlah macam budak-budak viral satu dunia tu mak kau hijau kan. Boleh keluar mak kau hijau tu rasa lega kan. Tetapi bila kita kata kita tak terus emosional, kita rasional lagi, kita masih guna logik kita. Kalau aku keluarkan perkataan mak kau hijau ni, agak-agak apalah kesan dia kan? Apa kesan dia kan? Maksud dia bila macam tu, Puan Nana, so dia ada kita rasional di situ. Tetapi kadang-kadang orang kata pemikiran rasional, otak dah rasional dah. Otak kiri kanan dah link, dah ada persefahaman dah. Tetapi ada satu benda lagi, dia dah fikir semua dah, okey. Kalau aku buat macam ni, apa kesan dia macam ni. Tetapi ada satu lagi, dia kata behavior pula, tingkah laku pula yang irrational. Kan, tingkah laku yang
orang kata apa, negatif lah, yang tak baik lah, yang tak elok, yang tidak yang tidak sepatutnya kita kata, irrational, yang tak rasional lah tingkah laku. Tak wajar. Okey, Yang tak tak sepatutnya. wajar, yes, kan. Okey, tingkah laku yang tak wajar. Dia kata, happy lah, mampu happy apa nak jadi dah kan. So, dia buat jugalah benda yang dia rasa macam tadilah. Kita dah tahu jalan satu paling cepat, jalan dua, orang kata apa, jalan dua ni yang Allahu Akbar. Jalan dua sederhana tapi ada masa, tapi sempat sampai. Jalan tiga ni lambat. Ada masa memanglah tapi sekali boleh terlepas kapal terbang. Kita dah tahu dah tiga-tiga ni. Tetapi kita masih ambil jalan happy dah. Ikut jalan nombor 3 jugalah. So kita punya Dia boleh je tingkah lagi. laku. Kalau nak Ya? ikut jalan nombor 3 tu juga. Dia boleh kalau nak ikut Kan? jalan nombor 3 tu juga. Kenapa? Keluar Ya. awal. Keluar awal. Itu kita kata yang tu dah kita kata critical thinking dah tu kan. Itu critical thinking. Dia ada benda satu lagi, critical thinking. Maksudnya kita boleh menyelesaikan banyak benda, banyak masalah dalam satu masa. Contoh dia bila kita kata tadi critical thinking, nak keluar pergi airport, nak hantar suami, kita ada masa untuk tadilah. Kan, keluar awal, boleh pergi ambil mak mertua, sebab nak hantar suami kan, ambil mak mertua, lepas tu boleh singgah pergi makan roti canai dulu. Roti canai apa? Balik pulau tu apa nama? Sarang burung. Lepas tu baru kan. Lepas tu baru pergi airport kan, dan tak tertinggal flight, ada masa di airport, semua selamat. So itu critical thinking. Maksudnya kita dapat menyelesaikan masalah, banyak masalah dalam satu masa. Maksudnya kita dapat manage kita punya masalah-masalah kita. Okay, dan selalu bila kita kata tentang emotional ni adalah bila mana kita tak boleh nak cope, tak boleh nak terima satu-satu masalah tu. Kan, tu yang kita ikut emosi tu kan. Contoh dia macam tadilah. Bila duk meeting macam ni, tiba-tiba anak main bergaduh. Tak jangka, benda tak jangka kan. Jadi hak. Okey. Dan kadang-kadang kita risau. Tu kita ikut emosi kan. Kita risau ni adalah sebab benda kita tak tahu. Contoh macam sekarang ni COVID-19. Kita tak tahu dia kat mana kan. Kita risau. Tetapi bila kita fikir kita dah jaga. Contoh kita jaga jarak kita kan. Kita basuh tangan yang kerap. Kita dah jaga semua dah. Maka kita akan lebih bertenang. Okey. Dan seandainya nanti tu kata berfikir positif dulu. Ambil tindakan yang positif. Basuh tangan selalu, jaga jarak dengan orang, pakai mask apa semua kan. Bila lah ditakdirkan Tata kena COVID juga. Ada sahabat saya, dia tak keluar mana. Dia kata, Tata aku kena positif juga. Dia kata kan. So bila ditakdirkan begitu, kita kena fikir apa yang aku kena buat sekarang. Okay, pagi tadi saya berjumpa dengan ada orang kata apa, dulu pernah masuk kelas saya tentang pengurusan emosi ya. Okay, so naik lift sekali nak main kerja tadi pagi lah. So masuk tu dia tegur saya tu. Saya pun takut nak tegur, takut tak kenal kan. So dia tegur saya, macam mana? Okay, saya kata, dia kenal aku lagi kan. So dia macam tu lah. So saya kata kat dia, apa abang? Bila tanya apa abang tu, terus dia keluar cerita. Teruk dia kata. Seminggu lebih dia kata duk tengok ni duk tengok bumbung je. Saya duk fikir, kita duk tangkap, apa dia cerita ni kan. Duk tengok bumbung apa. Lepas tu baru dia masuk cerita, memang teruk kena COVID ni kata. So dia cerita tentang dia kena COVID. Dan macam mana dia kontrol. Dia kata, dia kata selama 4 hari dia kata, dia punya suhu badan tak turun daripada 40. Dan dia kata memang sakit sangat. Bila mandi tu dia kata memang macam besi panas jelum dalam ayak tu. Dia kata sakit sangat, teruk sangat. Tapi macam mana dia kawal, dia kata, tapi dalam kepala ni dia fikir, aku kena kuat. Kan, sebab apa? Sebab anak-anak dia pun ada juga, dia kata. Anak-anak dia pun positif juga. Dia kata kalau aku tiba-tiba kena masuk hospital ke apa, siapa nak tengok anak-anak? So dia kata benda-benda yang positif kat pemikiran dia. Maksud dia kena kuat. Dia kena, orang kata apa?
Dia bagi perkataan-perkataan semangat untuk dia kan. So, dia berfikir secara logiknya, aku kena sihat kan. Positif COVID dah. Kalau dia terus, aku positif COVID tak boleh buat apa. Okey, dia terus lemah. Okey, habis lah kan. Dia memang orang kata apa? Memang dia akan Sebenarnya diri lagi sendiri teruk sajalah. yang apa? Betul, diri sendiri tu yang untuk membantu kita supaya kita sebenarnya ambil benda tu sebagai rasional ke ataupun emosional. Maknanya kita sendiri yang bentukkan dia adalah positif atau negatif. Tapi bagaimana kita nak positifkan diri kita benda yang baik-baik tu, ambil masa sikit lah kan, sebab macam Cik Zadi Dia kata, bukan mudah. ni kalau dia more kepada emosional. Kalau dia banyak ambil lebih kepada emosional, dia nak control tu sebenarnya ambil masa kan. Saya rasa mungkin dia mungkin boleh pergi ke sesi kaunseling ke untuk bagi dia bertenang selalu kan. Bagi dia sentiasa ambil input-input yang positif daripada orang luar. Mungkin benda tu yang boleh membantu dia kan. Dia perlu Cik latihan Zaidi. lah sebenarnya. Betul. Cik Zaidi, saya rasa ni bukan hard question lah kan. Okey, selalunya rational dan emotional kebanyakannya emotional dan rational ni apa beza dengan lelaki dan wanita? Macam ni ada orang. Macam Cik Zaidi kan ada banyak jumpa klien-klien wanita dan juga lelaki. Boleh tak Cik Zaidi komen sikit sebenarnya wanita ni macam mana, lelaki ni macam mana kan. Kadang-kadang orang kata lelaki ni banyak logik, perempuan ni emotional. Kalau dapat bos perempuan mesti emotional. Kalau dapat bos lelaki boleh kauti-kauti. Diorang selalu cakap macam itulah kan, selalu kita dengar. Adakah benar fakta tu Cik Zaidi? Okey, dari pengetahuan saya lah. Dari pengetahuan saya memang ada kajian, dia ada beza lelaki dan perempuan. Kita tengok dari segi fisiologi sudah kan, lelaki tak ada perubahan hormon, lelaki tu kurang. Contoh macam perempuan ada musim dia haid, dia akan bila ada perubahan hormon, dia akan terkesan dari segi emosi dia. Dia ada hormon-hormon lain. Contoh macam kita kata bila kita stres, dia akan mengeluarkan kortisol kan, dan benda ni tak baik untuk kita. Jadi bila macam tu dia memang berbeza. Perempuan ini apa saja pemikiran dia semua berkaitan dengan emosi. Nak keluar rumah tengah duduk dalam kereta, gas kat dapur tak tutup buat tadi kan, ataupun serika tak tutup apa, sekejap lagi terbakar macam mana. So semua dia akan bila tengok anak tu, kita tengok penjagaan anak lah satu contoh. Lelaki dia tengok anak main tepi longkang, dia okey je, lagi tak jatuh. Perempuan, hey jangan. So tu kata apa saja dia berkait dengan emosi kan. Tu yang bagi lelaki. Critical thinking ke? Boleh cakap critical thinking ke tu Cik Zaidi? Kan. So tu yang beza lelaki dan perempuan. Kita tengok perbezaan yang tu lah. Sebab kita hormon kita berbeza kan. So bila perempuan ni apa saja dia kaitkan dengan emosi. Dia ada wire lah kita kata. Apa saja something, sebab tu perempuan boleh ingat perkara 20 tahun lepas yang pernah suami dia buat. Contoh lah kan. Kan. Dulu 20 tahun lepas, ingat lagi Mira tu yang awak mesej tu. Contoh kan. 20 tahun lepas tu. Kan. Tapi kalau dia baca peta, dia susah sikit lah nak ingat kan. So dia kata yang tu. Lelaki, apa? Sebab lelaki ni dia pemikiran dia tu, dia kata dia satu. Dia ada kotak-kotak dia. Dan paling specialnya lelaki ada satu kotak yang bila kita buka kotak tu, dalam otak dia ni, tarik kotak tu keluar, buka, tengok dalam kotak tu, nothing. Tak ada apa pun. Kosong. Sebab lelaki dia tak mau serabut-serabut ni kan. Dan tak semuanya begitu. Kita tengok personality manusia ni berbeza. Kalau kita tengok dari segi inventory. Sebab ada di sebaliknya tu Cik Zaidi. Saya pun nak tanya bila Cik Zaidi dah sebut ni kan. Sebab ada di sebaliknya, kadang-kadang ada perempuan yang lebih cool. Dia macam otak dia macam otak lelaki. Dan ada lelaki otak dia macam perempuan. Itu macam mana pula tu? Itu saya nak tanya. Apa yang berlaku sebenarnya dekat otak dia? Manusia ini dia berkembang, dia dipengaruhi oleh 3 benda. Yang pertama kita kata manusia ini dipengaruhi oleh persekitaran.
persekitaran. Yang kedua, manusia ini dipengaruhi oleh pengalaman. Dan yang ketiga, manusia ini dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan. Okey. So bagaimana kita dibesarkan, persekitaran kita sewaktu membesar, itu akan beri efek bila kita dewasa. Okey. Dan bila kita nak kata tadi, kita nak cerita tentang orang yang beremosi ni macam mana bila dalam tempat kerja kan. Dalam meeting kan, contoh kan, dalam meeting, gaduh dalam meeting ni sampai luar meeting dia bawa. Itu tak profesional lah kan. Tetapi kita sebagai orang yang boleh profesional, yang boleh rasional ni, kita kena ingat, orang kata apa? Tadi kita cerita, yang tu kita cerita lain lah yang tu kan. Kita cerita tentang kenapa ada perempuan yang macam lelaki kan. Mungkin kita tengok dari segi pengalaman dia dibesarkan. Okay. Persekitaran dia, contoh, dia seorang anak perempuan, lagi 6 orang adik-beradik dia lelaki. So dia punya perwatakan bawa lebih kepada semua dibesarkan dalam suasana lelaki. So dia akan jadi lebih lelaki lah kan. Kata pun orang yang dibesarkan dalam keluarga yang positif. Okay. So dia akan lebih positif, daya tahan diri dia, resilient dia akan lebih kuat berbanding orang yang selalu kena marah, selalu disalahkan, selalu dibanding-bandingkan dengan adik-beradik lain kan. Kakak kau dah masuk universiti, kau ni jadi apa kan? Ataupun terlalu dimanjakan. Okey, anak bongsu, selalu anak bongsu lah terlalu dimanjakan. Last sekali kan contoh. Puan Aina anak bongsu ke? Tak, saya nak sulung. Sulung Okey, saya bagi contoh lah kan. So kita tu cara kita dibesarkan itu mempengaruhi kita pengalaman. Manusia ni tu yang kata 3 tadi tu. Pengalaman, persekitaran, pendidikan. Dan daripada 2 ni manusia, kita punya personality, kita punya pemikiran boleh berubah bila kita ada ilmu baru. Bila kita ada pengetahuan yang baru. Tu yang mempengaruhi kita. Okey. Dan nak orang kata apa, macam orang yang emosional ni apa semua nak ubah. Boleh ubah tak boleh ubah? Boleh. Tetapi perlu proses dan ambil masa dan perlukan latihan. Nanti kita cerita lagi. Kau ada soalan lain lagi ke Puan Aina kan? Okey, kalau sekarang ni kita main cerita pasal budaya kerja. Okey, sejauh manakah kepentingan rasional dalam sesebuah organisasi di samping membentuk budaya kerja yang lebih sihat, ceria dan sistematik. Apakah kepentingan rasional dalam sesebuah organisasi itu tadi? Okey, baik. Terima kasih. Okey. Soalan dia macam mana, apa kepentingan rasional dalam budaya kerja organisasi kan. Kita lihat kepada saya bila kita cerita pasal rasional apa semua ni, kita lebih kepada ada satu kajian daripada Dale Carnegie. Dia cerita tentang emotional intelligence. Okay. Kecerdasan emosi. Maksud dia kecerdasan emosi ni dia ada beberapa elemen. Okay. Kecerdasan emosi ni maksud dia adalah keupayaan untuk memahami, menggunakan dan menguruskan emosi sendiri dengan cara yang positif. Okay. Bila kita ada kecerdasan emosi, kita boleh menghilangkan tekanan dalam diri kita dalam waktu bekerja kita. Kita boleh berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Kita ada empati dan kita boleh, orang kata apa, berupaya untuk menyelesaikan konflik. Dan kita kata bila kita cerita pasal emosional ni, bila kita terlalu emosional, kita akan bertindak melulu. Okay? Kita akan bercakap dulu tanpa berfikir. Selepas keluar perkataan tu, dah baru fikir, Allah, salah lah aku cakap macam ni, aku silap lah buat macam tu. Contoh kan. Okay, tu emosional kan. Cakap dulu baru fikir. Patutnya tak kata macam tu kan. Maksudnya kita kena fikir dulu baru cakap. Ni dah emosional, cakap dulu baru fikir. Otak dia laju, terus zap balas. Sebab kalau kita tengok cara mudahnya otak kita ni, okay, dia ada 2. Okay, ni otak tengah, ni otak atas. Ni kita panggil limbic system. Yang ni otak yang kat depan kita fikir ke kanan tu, yang besar tu. Okay, ini kita punya sistem saraf. So bila satu-satu sense datang kat badan kita, satu emosi akan naik. Dia satu, orang kata apa, deria. Contoh orang pegang kita kat bahu.
So dia akan hantar ke otak. So benda pertama akan menerima adalah ni limbic system ni, yang mana dia menyimpan semua pengalaman kita. Okay, so bila kita sampai sini, kita terus balas. Maksudnya kita balas dengan pengalaman lalu, emosi yang lalu, balas balik. Sebab tu kita kata ikut emosi tu. Sebab kita tak ambil masa. Ada yang katakan ambil 5 atau 7 detik. 5, 6, 7 sampai dia naik atas ni, baru dia link dengan otak kiri kanan yang luar ni, otak besar ni, barulah kita fikir, baru kita respon. Okay, baru patah balik. So bila macam tu, barulah orang kata apa, kita fikir dengan rasional, ambil tindakan dengan rasional kan. Bila kita terus balas memang dengan emosional lah. Okay, dan banyaknya orang yang emosional ni adalah tentang saya, how I feel good, macam mana saya nak rasa seronok. Okay, tentang saya tu dia akan mempersoalkan kenapa orang lain, kenapa mereka tu boleh, kenapa saya tak boleh, kenapa. Dia agak banyak kenapa. Okay, dan kadang-kadang orang yang emosional ni dia takut untuk gagal. Okay, takut untuk buat silap. Sebab nanti akan dan mungkin dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tak rasional lah. Pemikiran-pemikiran yang merosakkan perasaan kita. Okay? The feeling insecure. Macam tu ke Cik Zaidi? Ya. The feeling insecure ke? Macam mana? Ya, boleh jadi. Itu kata saya tadi mungkin sebab pengalaman dia. Okay. Dia tak secure. Dia bukan tak secure, dia nak menjaga perasaan dia. Dia kata saya nak gembira, aku kena gembira, aku tak boleh gagal. Dia jadi pemikiran tak rasional. Dalam psikologi ada 12 pemikiran tak rasional. Yang tu nak terang panjang sangat kan. Dan antara pemikiran tak rasionalnya adalah apa? Saya mesti disayangi. Semua orang kena sayang saya. Tu tak rasional lah. Okey, maksud macam tempat kerja kan. Semua orang dalam kawan office saya ni mesti kena suka saya. Ada seorang tak suka, tak boleh lah kan. So pemikiran yang tak rasional lah macam tu kan. Ikut arahan saya. Macam tu lah, gangster lah. Macam tu lah kan. Okey. Dia nak dominan dalam semua hal Ya, dia nak semua benda tu yang orang kata apa, memenangkan dia. Menyeronokkan dia. Okay, orang semua kena sayang saya. Okay, saya kena berjaya. Contoh, saya kena berjaya. Orang perfectionist. Kadang-kadang dia boleh emosional. Kena semua benda kena perfect. Tak boleh salah. Itulah. Sebab dia tak terima. Bila kalah, itu adalah masa untuk kita belajar. Kita bukan kalah, kita belajar. Okay. Macam itulah kan. Okay, boleh Puan Aina? Boleh. Cik Zadi, macam tadi Cik Zadi dah terangkan bagaimana orang yang emosional tu dia nak perbaikikan diri dia. Okey, bagaimana pula dengan orang yang berhadapan dengan orang emosional ataupun rasional tak apalah, orang yang emosional. Macam mana dia nak menghadapi orang dengan orang emosional? Apa yang dia perlu buat ataupun apa yang dia kena cakap ke orang tu ke? Kadang-kadang macam saya rasa kadang-kadang kalau rasa macam contoh sebenarnya buat ni tak betul tapi dia tak boleh terima. Jadi apakah kaedah lain ataupun apakah kaedah sesuai untuk bagi orang-orang yang berhadapan dengan orang-orang yang emosional ini? Cik Zaidi. Okey, dia nak berhadapan dengan orang emosional ataupun orang yang emosional tu sendiri, macam mana kita nak mengawal perasaan kita? First thing first adalah bila kita nak berhadapan dengan emosi orang, kita kena urus emosi kita dulu. Contoh macam kami di sini, di counter selalunya kan. Akan jumpa macam-macam klien. Akan dapat panggilan macam baru-baru ni saya di CAC kan, CAC call center. So macam-macam panggilan akan datang. So kita kena prepare our emotion. Emosi kita kena prepare dulu. Kita kena kontrol, uruskan emosi kita dahulu sebelum menguruskan emosi orang lain. Kita kata ada kawan kita emosional. Yes, kita uruskan. Maksudnya kita uruskan. Takkan kita nak letak mindset dia tu, memang dia tu macam tu lah. Contoh ada satu pekerja ni, dia letak mindset bahawa kawan tu toksik. Okay. Bila kawan tu mempersoalkan something about sesuatu tentang, orang panggil apa?
company punya polisi, syarikat punya polisi, okay, so dia akan kata dia memang toksik. Okay, sebab dia pun membalas dengan, bila orang tu datang dengan emosional, dia pun balas dengan emosional. Dan benda ni takkan, dia akan jadi lagi api lah kan. Api campur dengan api lagi berapi kan. Okay, lagi Besar toksik tu. lah. Yeah. So, tu yang kita kena jadi ayah. So, kita kena positif dulu. So, dia first bila kita berjumpa situasi yang macam tu, orang tu marah-marah apa semua, urus emosi kita dulu. Kita jadi positif dulu. Macam mana cara dia? Yang pertama, kita tarik nafas. Ingat yang tu. Pertama sekali apa saja situasi yang datang, tarik nafas dulu. Sebab bila kita bernafas, oksigen masuk dalam badan kita. Dia menyalurkan ke seluruh badan kita dan dia menyambungkan sel-sel otak kita. Kan? Bila macam tu, lepas kita tarik nafas, kita kena sedar sekarang ni kan. Kita sedar. Okey, sedar kita dalam situasi apa. Dan kita kena ingat bila nak berhadapan orang emosional ni, saya ada duit shilling tak? Kita kena ingat duit shilling, pernah main lambung duit shilling tak? Ya, pernah. Kan kalau contoh orang main bola ke apa kan, referee dia masuk, dia baling duit shilling, hang pilih kepala ke ekor kan. Dia baling duit shilling, tengok siapa pilih kepala, buka-buka kepala, hang pilih nak apa, nak jalan dulu ke nak pilih padang contoh. Okey kan? Enak So kepada semua, kita kena tengok, kita kena gunakan prinsip flip coin tu. Duit shilling tu. Sebab apa duit shilling, bila kita tengok duit shilling, contohlah duit shilling dia ada dua muka kan, dua belah. Okay, dua belah. Betul. So bila duit shilling ni, tuan-tuan dan puan-puan, duit shilling ni, kita kena tengok belah yang atas tu adalah it's not about me. Okay, ia bukan tentang saya. Bila berhadapan dengan situasi yang macam tu, ia bukan tentang saya. Ia tentang kita. Okay, dalam organisasi, budaya kerja yang positif ialah kita. We, not I. Maksudnya kita takkan naik seorang-seorang. Kita kena we, kita naik ramai-ramai bersama-sama. Okay, ianya tentang kita. Maksud dia, kita kena fikir, kena dengar dahulu. Kena dengar untuk faham orang yang tengah beremosi tu. Okay, contoh klien datang pun marah-marah. Dengar untuk faham, bukan dengar untuk balas balik. Kadang-kadang dengan anak pun kita dengar untuk balas balik. Pasal apa yang tu? Dia jawab satu. Menjawab. Marah lagi kan. Tanya soalan lagi kan. Okay, so kita dengar untuk faham. Okay, dia tentang we, tentang kita. Dan kita kena sedar diri kita bahawa kenapa dia buat begitu. Mesti ada reason dia. Okay, mesti ada sebab dia buat begitu. Okay, bukan dia kan macam tadi kita kata dari pengalaman dia mungkin. Kita kena empathy lah, berada dalam kasut dia lah. Okay, pengalaman dia mungkin dulu satu ketika dahulu dia pernah didera, pernah dibuli apa semua. Sebab tu dia bersifat memberontak sekarang. Ataupun macam sekarang ni COVID apa semua, ada orang berubah, emosinya berubah. Ada orang jadi panic attack, takut. Bila bos suruh datang kerja, saya ni COVID ni apa suruh orang datang kerja. Kan? Emosi terganggu. Betul? Jumpa orang apa ni tak faham ke COVID kan boleh merebak. Pasal apa? Suruh main office. Dia mempersoalkan macam-macam. Sebab tu yang kita kena faham dulu dia. Okay, mungkin dia ada pengalaman. Dia mungkin ahli keluarga dia pernah positif. Jiran-jiran dia positif. Hari-hari dengar bunyi ambulans. Dia trauma. Kan? Tak semua orang, walaupun situasi kita sama, Puan Aina pun dalam situasi satu Malaysia dalam situasi COVID, tapi kita punya penerimaan tak sama. Kita punya coping kita, macam mana kita nak bangkit daripada ketakutan kita, kerisauan apa, tak sama. Okay, so kita kena faham orang dia kenapa dia buat macam tu dulu. Tu kata it's not about me. Saya pernah It's dengar about we. Cik Zaidi, kita orang kata kita berada di lautan yang sama tetapi perahu yang berbeza. Saya pernah dengar itu sebab sekarang pun pasal tu sangat famous kan, COVID ni kan. Betul.
Okey. So bila macam tu, tu yang kita kata kita kawal emosi, tarik nafas dulu. Pastikan kita ambil 7 second. Lebih kurang 7 lah, 7 ke 10 detik. Dengar dulu 1, 2, dia kata apa. And then kita proses dulu. Baru kita respon. Jangan terus respon. Sebab bila kita terus respon, kita respon dengan emosi juga. Nak berhadapan dengan emosi, kita kena turun ke emosi. Kalau orang tu teriak, marah. Jangan kita pergi terus dia ni. Kita dengar dulu sampai dia luah semua. Emosi dia waktu tu kat atas, kita masuk. Memang dia takkan terima apa pun. Memang dia takkan boleh belajar sesuatu. Sebab emosi dia kat atas. So bila dia luah apa semua. Okey, dia dah. Okey. Antara soalan kita boleh tanya lah, kami tanya. Okey, habis dah? Dia kata, habis dah. So dia, emosi dia dah luah kan. Dia dah luah emosi dia kan. Okey, so dia dah habis. Okey, so bila dia dah boleh jawab, dia terfikir kan. Habis dah. Okey, maksudnya dia dah sampai otak dia boleh berfikir balik. Okey, kalau dia blaming, asyik marah, blaming kan. So dia takkan logik lagi. So kita dia boleh jawab, habis dah. Okey. So soalan seterusnya tanya, okey, sekarang ni apakah penambahbaikan kita boleh buat? Tu yang kita guna kita tu. Apa penambahbaikan kita boleh buat? Okey. So okey. Kalau macam pekerja kita lah. Okey, apa penambahbaikan yang puan nak? Apa yang puan nak sekarang contoh? Okey, bila manusia tu dia start berfikir apa aku nak so emosi dia dah cool down, dah turun. Logik dia, otak dia duk fikir apa aku nak pula. Okey. So tu yang tu. Kita kena biar dia emosi, yes. Kita dengar dulu, jangan duk lawan dengan emosi kita pula. Dia marah, kita pun marah kan. Lagi terbakar. Okey. So bila tanya soalan tu, tanya soalan yang tepat lah. Apa yang puan nak sekarang? Nada kita main peranan kan. Okay, so ingat deep breathing, tarik nafas dulu dan hidupkan sense kita kan. Kita pun nak rasa nak naik jadi hard organ juga kan. Kita tarik nafas, kita tengok keliling kita. Apa yang kita boleh nampak keliling kita dengan mata kita. Apa yang kita boleh dengar. Sense kita gunakan kelima-lima deria. Dengar. Apa dia deria? Dengar, lihat, rasa. Rasa kita sentuh lah. Kan, kita boleh pegang apa kan. Lepas tu, hidu, apa kita boleh hidu dan apa kita boleh rasa dengan lidah. Untuk ayat liok kan, ataupun buah coklat ke apa kan. Okey, yang tu antara tip-tip yang kita boleh gunalah untuk berhadapan dengan orang-orang yang emosional. Dan bagi orang-orang yang emosional, macam mana nak kontrol diri, nak jadi positif, dia ibarat kata emosi kita ni seperti kuda. Okey, kuda. Puan Aina pernah naik kuda? Pernah. Seronok ke? Mudah ke? Susah ke? Rasa macam mana mula-mula nak naik kuda? Aduh, punya payah. Payah kan? Takut. Kita pun rasa takut kok mula-mula tengok kuda dengan besar, dia tendang kita kan. Contohnya tu kan. Okey. So bila dengan kuda ni, orang kata apa? Kuda ni, kita tak boleh pergi terus naik atas dia. Kita terkejut. Dia terkejut, dia boleh tendang kita kan, dia boleh lari lempak kita jatuh habis. So kuda ni bila kita berjumpa dengan tuan punya kuda, tuan punya kuda ni, kuda dah faham dia. Okey, kuda ni ada satu kajian dia kata kuda dia boleh memahami emosi manusia. Boleh link dengan emosi manusia kan. So bila kita, mungkin dari segi sentuhan dapat dia rasa denyut nadi kita, jantung kita, darah kita berjalan tak tahu kan. Cumanya kuda ni bila kita tanya kepada owner kuda ni, tuan punya kuda. Dekat Matampoh ada orang belau kuda kan. Dia tanya dia macam mana dengan kuda ni, macam mana nak buat bagi dia macam kita pi pun dia tahu dah kita. Kita naik atas dia pun dia tak terkejut, tak takut ke apa. Okey. Maksud dia cuma tuan kuda ni kata kita kena ada trust dengan dia. Yang pertama dalam seminggu, 2 minggu kena bagi dia makan. Trust, kita ada masa dengan dia, time. Okay, dia nak proses time. Okay, kita bagi perhatian kat dia. Okay, lepas tu
Lepas kita bagi dia makan semua lama-lama dalam 2-3 minggu lagi, kita kena belai-belai kepala dia, badan dia, apa semua. Lepas tu kita dah lama-lama dia dah okey, kita boleh bagi mandi dia. Okay, trust. T tu time, kita bagi masa dengan dia. R tu kita respect dia. Jangan terus, ni kan, tu yang macam respect tadi kita kata, kita cuba faham dia. Kadang-kadang orang kata, saya cuba faham orang, orang tak faham saya. Kan? Tapi kita fikiran tu kata, kita nak bahagia ke, kita nak macam mana? Kita nak bahagia ke, kita nak fikir orang tu bahagia, aku tak bahagia. Kan? Contoh macam kita bergaduh dengan orang lah. Okay, kita rasa tak suka lah kawan tu. Okay, setiap hari kita pergi berjumpa dengan orang yang sama di office. Tak suka lah, tak suka. Kita fikir tak suka. Kita bila tengok dia menyampah kan, muka kan. Tetapi orang tu, dia hari tu je bergaduh dengan kita kan. Contoh dalam Malaysia ada meeting. Dia tak perhati dengan isu yang kita cadangkan. Dia tak mau. Time tu je. Tetapi orang emosional ni bila keluar, dia tak suka, dia akan memakan diri. Okey, makan diri dia. Orang tu duk seronok je hidup. Dia ni yang duk sakit, tak suka kat orang. Kan? Diri sendiri yang sakit, tak suka kat orang. Orang duk seronok hidup dia, seronok je. Kan? So, bila macam tu, jadi kita kena respect. Respect, okey. Dia pandangan dia macam tu. Yes, pandangan kau macam ni. Okey, so, yang seterusnya, you unconditional love. TRUST. You unconditional love. Cinta sayang kawan kita di tempat kerja tanpa syarat. Maksudnya siapa pun dia, kita kena sayang dia. Sebab apa? Nabi pun pesan, orang kata apa? Bukan Abu Darda. Seorang sahabat Nabi, dia kata apa? Aku menyayangi dia sebagai sahabat. Okay? Aku tak benci dia. Kalau dia boleh ubah, orang kata apa? Buang dia punya sifat apa? Adalah perbuatan yang tak baik dia tu, aku sayang dia sebab dia saudara aku. Maksud dia dia tak benci kawan tu, tak benci sahabat dia benci perbuatan sahabat dia saja. Okey, Abu Darda kata. Okey, aku bila dia boleh buang perbuatan buruk dia tu, aku akan sayang dia sebab dia saudara aku. Itu kata-kata Abu Darda, seorang tokoh yang sangat hebat lah. Okay, banyak hadis-hadis yang dia riwayatkan. Jadi maksud dia sini, kita unconditional love ni, kita terima siapa pun dia. Sebab manusia ni buat sesuatu, kena ingat manusia buat sesuatu positif bagi dia. Sebab tu yang jadi bila kita kata emotional tu, to feel good, nak rasa okay, nak rasa seronok. Okay. So dia nak rasa seronok, cara dia mungkin salah. Cara tu yang salah. Dia tu, dia nak rasa seronok. Dia fikir dia saja. Yes. Dia je, orang lain tak fikir kan. Yes. Okay. Yang tu satu lagi orang kata apa? Pilihan yang dia ada untuk seronok waktu tu, yang dia nampak adalah dengan buat macam tu. Contoh dia seronok marah orang, dia luah pumpang kan. Habis dia luah tu, lega dia kata kan. Pilihan dia untuk rasa lega tu adalah dengan luahkan kataan tu yang dia nampak waktu tu dia boleh buat. Padahal dia ada pilihan lain. Bagi kita mungkin ada pilihan-pilihan lain. Tulis buku ke, tulis dalam nota ke apa ke kan. Okay, so macam tu. Maksud dia nak rasa seronok. Itu positif. Tetapi tingkah laku dia je yang negatif, buat cara salah. Kita tak suka cara dia je. Bukan dia tu unconditional love. Terima dia. Lepas tu S, sensitif. Sensitif tadi saya dah cerita adalah tentang kita tengok apa pengalaman dia, apa yang dia dah alami, ada trauma-trauma yang lepas ke, okay? Ataupun mungkin dia tak ada pendidikan ilmu, orang kata apa, tak ada pengetahuan untuk uruskan benda tu. Yang tu membuat bila kita tak tahu, kita jadi risau. Bila risau, kita akan buat mistake. Bila buat mistake, kita akan dimarah ataupun kita marah. Yang tu lah. Okay. Tu unconditional love. Sensitive. Kita sensitif dengan perasaan dia. Dan kena ingat kita juga kena sensitif dengan perasaan kita. Bukanlah bermaksud kat sini kita tak boleh marah. Boleh.
Nak marah. Allah bagi perasaan tu kat kita. Ada perasaan gembira, ada perasaan marah, ada perasaan sedih. Kan Allah Tuhan bagi semua perasaan tu kat kita untuk kita nikmati hidup ni. Kalau sehari dari pagi sampai malam gelak aja, seronok dah hidup macam tu Maina. Kan dari pagi Macam sampai malam monoton gelak je je. pasal kehidupan tu. Kan sampai orang kata betul ke tak betul kan. Ada shot wire kat mana-mana kan. Okay. So Allah bagi semua perasaan tu untuk kita merasai nikmat kehidupan. Jadi kita kena raikan perasaan tu. Nak sedih? Yes, sedih. Contoh kehilangan orang tersayang. Kehilangan benda yang kita sayang. Kita sedih, nak teriak, teriak. Tetapi kena ingat ada masa dia, limit masa dia. Nak teriak, aku nak sedih selama 10 hari ya. Sedih 10 hari. Cukup 10 hari berhenti dah. Aku dah cukup sedih 10 hari. So apa aku kena buat sekarang? Okay? Nak sedih 5 minit, bagi 5 minit. Cuma kena disiplin lah. Dah 5 minit cukup. Aku dah sedih dah. Cukup ada aku 5 minit. Aku teriak sungguh-sungguh dah. Sekarang ni aku nak teruskan kehidupan contoh. Okay. So raikan perasaan tu. Nak marah. Tapi janganlah menyebabkan konflik marah dekat orang tu juga kan. Pergi keluar marah tang lain. Marah kat cermin ke. Orang lain kan. Ya. Sebab bila kita nak cakap tentang profesional apa semua, kita nak menguruskan konflik sekali dalam tempat kerja, nak buang toksik tu. Konflik tetap ada setiap hari. Cumanya kita nak uruskan macam mana nak selesaikan konflik tu. Okay. Dan last sekali, lepas sensitif ada T yang terakhir adalah touch. Touch tu mungkin kita kata sentuh kalau kawan ni apa, kita salam dia, pegang dia apa semua. Macam perempuan jumpa kawan, tapi yang tu musim COVID jangan buat lah kan. Jumpa peluk apa, bergeser pipi apa semua kan. COVID ni janganlah. Elakkan dulu kan. Okay. So yang tu touch dari segi fizikal dan kita touch dari segi hati dia. Emosi dia. Okay. Hari-hari jumpa dia tu, tegaklah dia, apa abang. Tanyalah khabar dia. Pujilah dia sikit. Lawa tudung Cik Aina ada apa ni, bunga-bunga apa semua kan, berbelit-belit. Bukan semua orang pandai ikat tudung macam ni kan. Kalau saya pun pakai tudung macam ni, belit-belit terjeruk leher apa kan contoh. Dia bagi pujian, penghargaan. Okay, bila dia tolong kita sikit, terima kasih. Okay, yang itulah trust. Bila ada trust, kita akan elak konflik. Kita akan kurang konflik. Dan tempat kerja kita jadi seronok. Dan ada budaya kerja yang seronok. Dan bila kita nak rasa beremosi tu, sebab macam tadi Pak Aina kata, ni macam keluarga saya yang kedua. Okay, so kita boleh rasional balik. Okay, nak meluahkan tak puas hati, ada cara dia. Berbincang. Kan, ni kadang itulah kata, tak kira orang atas ke orang bawah. Bila kita tak rasional, ikut emosional, kita boleh maki orang dekat orang ramai. Tu mengeruhkan keadaan. Kita kena fikir satu, kita nak jadi kawan ke kita nak jadi lawan dengan kawan-kawan kita. Nak pergi kerja, tengok kawan kita tu beremosi, kita nak jadi kawan ke lawan. Kita pun ikut emosi, dia akan mengeruhkan keadaan, kita akan jadi lawan lah. Kan? Macam saya lah, kalau saya ni kaedah saya lah. Kalau contoh kalau saya nak marah kan, kalau saya tak puas hati dengan seseorang ataupun saya nak marah seseorang, kadang-kadang bila time waras saya mai, saya akan fikir kalau aku bertindak macam mana dia buat dekat aku sebenarnya sama aja. Macam mana kita pandang dia, kalau kita buat tindakan sama macam dia buat, apa bezanya aku dengan dia? Saya selalu sebelum biasalah kan, manusia macam cik saya kata, kita ada perasaan marah semua. Kadang-kadang bila kita dah lama kita pendam, kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Tapi bila setakat ni alhamdulillah lah, saya gunakan kaedah itu, masih lagi boleh mengawal lah emosi saya. Kadang-kadang tu sedikit-sedikit terlepas, tapi saya masih lagi boleh kontrol. Sebab saya rasa macam ni, macam saya katalah, kalau saya bertindak sama macam dia buat, apa beza saya dengan dia? Sebab saya dah pandang dia, alamak, dia buat macam tu sebenarnya salah. Tapi kalau saya buat sama macam dia buat, maknanya aku pun salah. Macam tu. Saya cuba untuk, itu kaedah saya lah, untuk saya
cuba untuk positif, untuk redakan keadaan diri saya. That's good. Namun untuk macam jumpa dengan orang ketika saya tengah marah, mungkin ambil masa untuk kita reda. Ya. Kan kadang-kadang ada orang marah dia sekejap je, ada orang marah dia Yeah. lama kan. So bila macam saya depends pada keadaan. Kadang-kadang bila kita tengah marah, kalau saya reda cepat, saya okey, saya boleh jumpa dengan orang tu. Tapi kalau saya tengah marah, saya tak boleh nak ambil masa yang lama, saya cuba untuk elakkan berjumpa dengan orang itu. Jadi tapi kita masih lagi bekerja. Kita setiap hari bekerja dan kita akan jumpa orang yang sama setiap hari. So apa kaedah dia macam tu lah. Saya fikir balik, kalau aku marah, aku akan jadi macam dia. No, saya akan sentiasa kontrol diri saya dengan cara begitu. Macam tu lah yang saya cuba. That's good. Saya boleh cuba kaedah yang Zaini bagi tahu lah. Untuk tarik That's nafas, good. buat emosi. Saya cuba yang betul nanti lepas ni. That's good. Cara kaedah Pak Aina pun that's good. Very good. Betul lah, kita kena fikirkan bahawa kita nak orang layan kita macam mana. Macam tu lah kita layan orang. Okay. Saya tak nak fikirlah kalau aku buat macam dia ni, aku sama macam dia. Tapi sebenarnya aku nak orang layan aku dengan baik. So aku kena layan orang dengan baik lah. Okay. Dan memang marah tu ada macam-macam jenis semua. Dan kena ingat Pak Aina, kena ingat bagi masa. Okay. Aku nak marah 6 jam lah kan. Tetapi ingat Nabi pesan apa? Jangan putuskan persaudaraan lebih pada 3 hari kan. So dalam tempoh tu nak marah sehari marah kan. Hari kedua okey dah. Kita fikir balik, okay, what's wrong? Okay. Dalam duit shilling tadi tu, it's not about I, it's about we. Okay. Dan dia ada belakang dia. Bila we pun tak jalan juga apa semua, kita pun dia tak mau jalan juga, it's about me. Sebab saya. Okay. So dia bila kita fikir balik, okay, cara ni semua tak boleh dah, memang tak boleh, kita tu memang tak jalan. So apa tentang saya. Jadi kita tengok balik diri saya. Apa penambahbaikan aku kena buat? Okay, apa penambahbaikan? Okay, untuk kita perbaiki hubungan. Okay, dan bila banyak kawan ni duk ikut perasaan juga, memang tak mau ni, dia memang ada masalah. Dia memang ada masalah emosi dia apa semua. Jadi kita dah nasihat, usaha semua cara apa semua dah. That's okay. Usah menanggungjawab. Jadi kita pilih untuk bahagia. So jangan fikirkan tentang yang toksik-toksik tu. Pilihan kita di tangan kita. Okay, cumanya apa kita boleh buat? Kita doakanlah dia yang baik-baik. Kadang-kadang saya pernah bawa orang pergi umrah ni, Pak Aina. Guru saya pesan apa? Sebelum kita pergi umrah ni, kita jadi mutawif kan. Dia tanya, hang buat tak semayang taubat dekat hang punya jemaah? Saya kata, mula dia tanya, hang buat tak semayang taubat? Kita kata, buat lah kan. Nak pergi umrah kan, setiap hari kita buat semayang sunat taubat. Tapi guru saya tanya, hang buat tak semayang taubat untuk jemaah hang? Kata, pasal apa pula nak kena ni kan? Mereka buat masing-masing lah kan. Kan, mereka nak pergi umrah juga kan. Tapi pesan guru saya apa semua, okey, hang mutawi hang nak keadaan berjalan lancar, semua jemaah-jemaah hang semua okey nak berjalan lancar, tak ada sangkut. Contoh dia ada pipi sana kut sagi, ada jemaah tak boleh masuk ke, kena patah balik apa semua bermasalah kan. Okey, jadi dia kata yang itulah hang buat sembahyang taubat untuk jemaah hang, untuk jemaah-jemaah hang yang lain. Minta ampun untuk depa. Jadi dengan kawan kita bekerja bila fikir macam tu, dengan kawan kerja kita pun dia macam tu apa semua untuk kita harmonikan. Sebab tu kita kata ni kehidupan kita ni 1/3 kehidupan kita. So doakan kawan kita. Kalau rajin lagi buat sembahyang taubat untuk kawan kita, minta supaya Allah ampunkan kawan kita ni. Okey. Mungkin setakat tu saja kot untuk hari ni Puan Aina. Panjang kita berkongsi. Kita akan ada soalan-soalan sebentar saja lagi, okey? Sebelum itu kita rehat seketika. Baik.
Baik Cik Zaidi. Setelah kita panjang lebar, Cik Zaidi terangkan kita punya topik kita hari ni iaitu rational atau emotional dalam budaya kerja profesional kan. Panjang lebar tadi Cik Zaidi kita sembang Cik Zaidi. So Ya, apakah betul. mungkinlah sebelum kita tutup kita punya segmen kita pada kali ini, mungkin Cik Zaidi boleh bagikan sedikit kata-kata kepada penonton kita ataupun kita punya para tenaga kerja yang sedang bekerja ataupun sedang mengalami budaya kerja rasional ataupun emosional ni kepada semua. Silakan Cik Zaidi. Okey, baik. Dalam satu kajian yang tadi saya katakan tentang pemikiran, otak kita menghasilkan 60,000 pemikiran sehari. Okey, dia daripada 60,000 tu 95% daripada pemikiran-pemikiran kita itu adalah secara tidak sedar. Okey, contoh macam tadilah puan kita kata masuk office orang semua gelak. So automatic thought, kita kata automatic otak kita akan okey, tak sedar. Okey, dan lagi 5% sedar, secara sedar. Okey, maksud dia bila 5% sedar ni, dia yang mengarah 95% tak sedar ni untuk berfikir. Okey, pemikiran-pemikiran lain. Okey, jadi maksud dia di sini adalah kita kena kawal dulu pemikiran kita. Okey, bila kita kawal pemikiran, maksud kita kena understand, kena faham betul perasaan kita. Okey, bila kita faham perasaan kita akan jadi lebih rasional. Okey, faham. Maksud dia kita tahu simptom. Contoh, aku kalau macam ni, aku tengah marah. Okey, kadang-kadang orang tak boleh nak, bila contoh saya satu ketika saya pergi ke Lombok waktu gempa bumi 2018 ke 19, 18 ke? Ke 17 3 tahun yang lepas. 18. Okey, Lombok gempa bumi. So kita pergi ke satu kampung di utara Lombok di mana kampung itu adalah pusat gempa. Okey, saya berjumpa dengan satu ibu ini, dia baru kematian anak dia waktu gempa tu lah. Yang lebih menyayat hati adalah 2 minggu sebelum gempa dia kehilangan suami dia meninggal. Okey. So bila berlaku gempa, dia nampak depan mata dia sendiri anak dia meninggal. Okey, depa duduk dalam anak dia dalam masjid sembahyang isyak. Waktu tu gempa. Jadi jatuhlah ni, depa lari keluar pada masjid. Okey, lari keluar masjid, takut kena timpa dengan ni lah, kubah apa dinding-dinding masjid semua. Tapi ditakdirkan Allah, sampai kat pagar masjid tu, pagar batu, pagar tu jatuh hempap anak dia, badan anak dia. So sekeratlah kena hempap, meninggal di situ. Jadi bila kita pergi ke situ, dia jadi hang tau. So dia bila kita tanya, ibu apa khabar? Satu perkataan dia tak keluar. Okey, dia tak boleh nak cakap. Dia tak boleh nak luahkan apa yang dia rasa. So waktu tu kita fikir balik, kita bagi dia masa. Okey, bagi dia setiap. Bayangkan bila kita dengar cerita, ya Allah, suami dia pun baru meninggal sebelum gempa. Waktu gempa anak dia pula meninggal kan. So memang kita kata tadi tu, kata Allah beri kita perasaan untuk kita rasa. So dia rasa sangat sedih. Tetapi dia masih, waktu kami pergi rumah dia tu, dia masih orang kata apa, kefungsian dari segi sosial, bukan sosial lah. Dia boleh masak nasi apa semua lagi. Tapi otak dia tu dari segi kognitif dia memang lost. Okay, dia tak boleh nak cerita apa aku feel apa semua kan. So bila macam tu, kadang setengah orang dia bila tak boleh meluahkan perasaan tu, so kita tak boleh kawal diri kita dengan baik. So mungkin waktu tu emosi yang akan mengawal kita. Okay, mungkin tu. Dan apa yang kita fikir kat sini dikuatkan dengan perkataan-perkataan kita. Okay, what you say, your word, orang kata apa, menguatkan pemikiran. Okay. Jadi apa yang kita kata menguatkan apa
kita fikirkan. Maksud dia bila kita nak berkata-kata, pilihlah perkataan kita. Okey? Pilih perkataan. Sebab kadang-kadang orang kata, oh mulut dia je macam tu, hati dia baik. Tetapi Nabi kata apa? Dalam satu badan manusia tu ada seketui daging. Kalau baik daging tu, baiklah semuanya. Seluruh badan dia kan. Kalau buruk daging tu, buruklah dia. Maka daging tu apa dia? Hati. Hati. Okey? Kan? Maksud dia bila hati kita baik, kita akan keluarkan perkataan yang baik. Tapi bila kita keluarkan perkataan yang tak baik, maksud dia kat sini ada kacau lah sikit kan. Hati kita bukanlah tak baik, bukanlah teruk maksud macam tu. Tetapi ada kacau di hati kita tu. Maksud dia pemikiran-pemikiran kita ni, apa yang kita fikir mempengaruhi apa yang kita rasa. Okey, apa yang kita rasa mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi yang kita fikir ni lah yang mengeluarkan apa tu. Tu kata 80% negatif tu. 80% negatif mempengaruhi apa dia? Banyaknya daripada pemikiran kita seharian 80% benda negatif. So kita asyik fikir yang negatif je, kita tak kawal otak kita untuk berfikir yang positif. Maksudnya kita akan keluar tu, yang keluar perkataan tu, yang negatif tu. Padahal memang dia orang baik, manusia ni orang baik. Kan? Tetapi pemikiran-pemikiran ni yang tak dikawal, dia yang keluar. Tak keluar lah. Kan? Contoh kita tengok orang latah kan. Latah benda yang tak baik. Sebab pemikiran dia banyak benda yang duduk fikir ulang benda tak baik. Okay, 75% daripada kita yang kita fikir tu, yang subconscious tu, yang tidak sedar tu adalah benda yang berulang-ulang. So, gunakan 5% otak kita, arahkan kepada benda yang positif, fikir benda yang positif. Tak boleh nak arah agak macam mana agak? Bacalah banyak buku kan. Tengok benda yang baik-baik kan. Pergi belajar yang baik-baik. Sebab tu ada satu lagu dalam lagu Indonesia. Nama dia Tombuh Hati kan. Bunyi dia macam mana? Obat hati. Okay, saya nyanyi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Tu maksud dia ajak benda-benda yang tu. Zikir malam, baca Quran dengan makna dia, kawan dengan orang-orang soleh. So barulah otak kita lebih ke arah yang positif. Kita arahkan. Bangun pagi tu fikir yang baik-baik kan. Islam aja. Bangun pagi bersyukur dulu. Alhamdulillah dulu bangun tidur. Allah bagi aku ni kan. So berfikir yang baik, kita arah dah fikir. Alhamdulillah syukur. Apa lagi aku nak syukur hari ni? Nak pergi kerja baca doa kan. Niat yang baik-baik. Niat kerana Allah. Niat apa lagi? Niat nak cari rezeki. Niat apa lagi? Niat nak tolong orang. Tu kita arahkan pemikiran kita ke arah yang positif. Bila kita mampu arahkan pemikiran kita, itu kita jadi rasional. Bila pemikiran kita yang mengarahkan badan kita untuk bertindak, itu yang jadi emosional. Okey, baik. Setakat tu sahaja saya rasa untuk hari ini. Terima kasih pada Puan Aina dan Jabatan Kesenian kerana sudi menjemput saya. Mohon maaf andai ada tersalah tersilap. Ya, saya serah kembali kepada Puan Aina. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Muhammad Zaidi bin Awang Kecil, iaitu Pegawai Psikologi daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang. Tak sangka saya Encik Zaidi walaupun kaunselor, Encik Zaidi boleh menyanyi. Saya ingatkan Hafiz Hamidun tadi. Allah. Taklah sesedap tu kan. Bunyi je kan. Lirik je sama. Sedap tu tak sama. Boleh pergi tu. Kita orang Jabatan Kebudayaan boleh dengar. Boleh pergi tu. Boleh. So Encik Zaidi, terima kasih banyak atas
penerangan panjang lebar tentang kita punya topik pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya Baik. rasa dengan harapan dengan penerangan yang Cik Zaidi bagi tadi, tuan-tuan dan perempuan penonton-penonton kita boleh faham bagaimana kita nak kontrol emosi kita, macam mana kita nak hadapi dengan orang yang macam ni, macam mana kita nak berfikiran rasional, tindakan apa yang perlu kita buat. InsyaAllah penonton-penonton kita boleh manfaatkannya dengan baik. Okey, InsyaAllah. sebelum saya mengakhiri sesi kita pada hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Cik Zaidi atas kesudian masa, ilmu kepada kita semua. Saya rasa panjang lebar kita hari ini Sama-sama. berbincang. Memang sebenarnya ada Ya. banyak lagi soalan yang kita nak tanya, tapi insyaAllah mana tahu mungkin lepas ini program-program Budi Seni yang akan datang, kita akan panggil lagi Cik Zaidi Baik, untuk kita buat kongsi insyaAllah. tentang emosi dan sebagainya, sebab benda ni memang satu topik yang menarik ya Cik Zaidi. So sebenarnya Ya. banyak lagi message dan soalan-soalan yang kita nak tanya, tapi insyaAllah mungkin Ya, untuk sesi yang akan insyaAllah datang. lain Jadi kali kan. ya InsyaAllah. betul Cik Zaidi. Okey, jadi kalau sebelum saya mengundurkan diri, saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan dari pihak kami, dari pihak jabatan untuk Cik Zaidi. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Semoga perbincangan ini akan menjadi satu manfaat yang baik kepada semua. Tak kisahlah para penjawat awam ke, swasta ke, pelajar ke, semua orang. Kita boleh applykan semua nasihat-nasihat yang ada pada petang ini kepada semua, termasuklah diri kita sendiri. Jadi sebelum saya mengakhiri kita punya sesi pada hari ini, izinkan saya berikan sedikit pantun. Boleh ke Cik Zaidi? Silakan. Saya lupa Bunga nak karang seroja pantun. di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Semoga kita punya ilmu kita pada hari ini dapat menaikkan semangat lagi sahabat-sahabat kita supaya lebih bersemangat untuk bekerja, dapat menimbulkan lagi budaya kerja yang positif, budaya kerja yang sihat. Jadi sebelum itu saya sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada semua orang supaya sentiasa menjaga SOP, sentiasa memakai pelitup muka, kekalkan jarak fizikal anda, sentiasa kekal di rumah, tak perlu keluar kalau tak ada urusan, dan kita jaga kita. Oleh itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Lagi.